Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah pun sampai hujung tahun 2022. Video kali ini saya sekadar ingin sembang-sembang, berkongsi pengalaman saya, moga-moga menjadi motivasi kepada para penonton semua. Sambil itu jemput menikmati pemandangan penerbangan saya berlepas dari KLIA menuju ke London. Itu kalau nampak itu namanya tow truck. Traktor yang khas untuk menolak ataupun menarik kapal terbang, ya. Okey, tetapi rakaman ni tidaklah sampai ke London, sampai ke lautan Teluk Benggala sahaja, ya. Dalam rakaman video ini nanti akan kelihatan sesuatu yang kecil melintas dengan pantas. Kemudian ada asap putih di belakangnya. Okey. Dalam video-video sebelum ini pun pernah ada juga di kalangan penonton ada yang bertanya apakah itu? Itu sebenarnya adalah pesawat lain, kapal terbang lain yang terbang melintas. Ia bukanlah kapal angkasa, makhluk asing ataupun alien, ya. Dan asap putih itu apa yang kita biasa nampak kalau kita di darat pun, kita tengok di langit pun boleh nampak, itu namanya contrail, CONTRAIL. Boleh Google kenapa boleh berlakunya contrail itu, ya. Yang penting itu bukanlah satu teori konspirasi. Okey, baiklah. Tahun 2022 ini merupakan tahun pertama sejak 1998. Yang ini pertama kali sejak 23 tahun saya tidak menulis apa-apa buku agama. Ya, alhamdulillah saya mula menulis buku agama sejak 1998 dan ia diterbitkan pada tahun 1999. Sejak itu saya mendisiplinkan diri sendiri untuk menulis minimum satu buku setiap tahun. Tidak ada sesiapa yang meletakkan syarat ini kecuali diri saya sendiri. Kadang-kadang seseorang penulis itu dia ada perjanjian atau kontrak dengan penerbitnya untuk menulis sebuah buku bagi setiap 2 atau 3 tahun. Adapun saya tidak ada apa-apa perjanjian atau kontrak dengan mana-mana penerbit. Sebaliknya, saya yang mensyaratkan diri sendiri atau lebih tepat mendisiplinkan diri sendiri untuk menulis minimum sebuah buku bagi setiap tahun. Kenapakah saya melakukan demikian? Inilah ingin saya kongsikan. Saya kongsi pengalaman, saya kongsi tujuan. Moga-moga menjadi motivasi kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang dirahmati Allah. Okey, ada beberapa sebab kenapa saya mendisiplinkan diri saya minimum 1 tahun 1 buku. Minimum, ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, sebenarnya saya berjaya mencapai beberapa buah buku dalam setahun. Okey, ada beberapa sebab saya mendisiplinkan diri saya. Antaranya, pertama, ia menjadi salah satu sarana untuk saya menambah ilmu. Okey, jika seseorang itu ingin mengetahui tentang sesuatu topik untuk dirinya, dia akan melakukan kajian. Okey, namun kajian itu mungkin sekadar biasa-biasa. Akan tetapi jika dia ingin menulis buku, bererti dia akan berkongsi ilmu pengetahuan dengan orang ramai, yang ini para pembacanya. Nak tak nak, ini akan memaksa dirinya untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, lagi luas, agar apa yang dikongsikan kepada para pembacanya adalah betul. Ini kerana apabila tulisannya adalah betul, maka dia, yang ini penulis, akan mendapat pahala sebanyak mana orang yang mengamalkan tulisannya itu. Namun jika dia salah, dia akan mendapat dosa sebanyak mana orang yang mengamalkan tulisannya itu. Ini sebagaimana sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 4831, atau penomoran lain hadis nombor 2674, di mana Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, sesiapa yang menyeru kepada hidayah, maka baginya pahala sebanyak pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa yang sedemikian itu mengurangi pahala mereka walau sedikit jua.
Sebaliknya, sesiapa yang menyeru kepada kesesatan, maka ke atasnya dosa sebanyak dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa yang sedemikian itu mengurangi dosa mereka walau sedikit jua. Jadi menulis buku ini sebenarnya adalah satu tanggungjawab yang besar. Sebenarnya bukan saja menulis buku. Apabila seseorang itu menyampaikan kuliah ataupun membuat video, ada tanggungjawab yang besar di situ. Bukan sekadar seronok hendak menulis, bukan sekadar seronok membuat video, bukan sekadar seronok untuk menyampaikan kuliah, ya. Hampir senada dengan hadis tadi ialah hadis lain yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 4830, atau penomboran lain hadis nombor 1017, di mana Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesiapa yang memulakan sunnah yang baik, yang ini hasanah dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang-orang sesudah itu yang mengamalkannya tanpa dikurangi pahala mereka walau sedikit jua. Sebaliknya, sesiapa yang memulakan sunnah yang buruk, yakni sunnah yang sayyi'ah dalam Islam, maka ke atasnya dosa dan dosa orang-orang sesudah itu yang mengamalkannya tanpa dikurangi dosa mereka walau sedikit jua. Sunnah yang baik yang dimasukkan dalam hadis itu ialah apa yang asalnya dianjurkan dalam syariat Islam, baik yang hukumnya wajib maupun sunat. Sementara sunnah yang buruk yang dimasukkan dalam hadis itu ialah apa yang asalnya dilarang dalam syariat Islam, baik hukumnya haram maupun makruh. Saya tekankan asalnya kerana para pencinta bid'ah, tak boleh lepas masuk para pencinta bid'ah ni. Mereka menggunakan hadis ini untuk menghalalkan membuat ibadah-ibadah yang baru. Lalu mereka kata ini adalah sunnah hasanah. Padahal yang dimasukkan dalam hadis ini ialah apa yang sedia disyariatkan dalam syariat Islam, apa yang sedia ada dalam syariat Islam. Lalu orang ramai telah lupa tentangnya, tidak tahu tentangnya. Lalu seseorang itu menghidupkannya kembali, maka itulah yang dimasukkan dengan sunnah yang baik, sunnah hasanah. Sementara yang dimasukkan dengan sunnah yang buruk itu ialah sesuatu yang sedia dilarang dalam syariat Islam. Orang pun tak tahu benda tu dah dilarang, tetapi dia menghidupkannya balik. Sesuatu yang dilarang itu dia menghidupkan balik, maka dia mendapat dosa, dan dosa sebanyak mana orang yang mengamalkannya, ya. Jadi ringkasnya, menulis buku ini menjadi salah satu sarana untuk saya menambah ilmu. Itu sebab yang pertama. Sebab kedua, sebagaimana dua hadis yang saya bacakan sebelum ni, yang tadi tu, saya berharap melalui penulisan buku ini, ia menjadi pelaburan saya pada hari akhirat. Tentang pelaburan ini, sebagai manusia ada yang membuat pelaburan demi kebaikan pada hari tua dalam kehidupan dunia ini. Ada sebahagian lagi yang tiada pelaburan langsung, namun ada segelintir yang membuat pelaburan demi kebaikan pada hari tua dan hari akhirat. Saya harap diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian termasuk dalam golongan yang segelintir ini, ya. Pelaburan ialah apa yang dilakukan pada hari ini demi mengharapkan pulangannya pada hari kemudian. Pelaburan hari akhirat ialah apa yang dilakukan ketika kehidupan di dunia demi meraih pulangannya di akhirat. Ini berdasarkan hadis yang masyhur yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 3084, atau penomoran lain hadis nombor 1631, di mana Rasulullah SAW bersabda, maksudnya apabila seorang manusia meninggal dunia, terputuslah daripadanya amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariahnya, atau ilmunya yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakannya. Moga-moga buku-buku tulisan saya ini menjadi ilmu yang dimanfaatkan, sebagaimana hadis yang baru saya bacakan tadi. Atas asas ini juga, saya alhamdulillah tidak mengambil apa-apa bayaran royalty daripada buku-buku tulisan saya. Sebab itulah buku-buku tulisan saya ada yang bercetak,
Dan ada juga versi yang sama juga tetapi dalam bentuk PDF untuk diedarkan secara percuma. Edisi bercetak tu saya tidak mengambil apa-apa royalty daripadanya, dan penerbit pun sekadar cover cost dia lah untuk menerbitkan buku tu. Jadi buku tu bukanlah nak kata free. Jadi ada harga di sebaliknya juga, di mana penerbit terpaksa mengambil juga kerana kos kertas, kos percetakan, kos marketing, apa semua tu kan. Tetapi disebabkan saya tidak mengambil apa-apa royalty daripada buku, sebab itulah buku yang sama itu dalam versi PDF saya boleh edarkan secara percuma. Yang ini saya nak jelaskan kerana ada sebagian orang yang menyangka edisi PDF ataupun edisi e-book yang boleh dibaca di laman web saya, boleh dimuat turun di laman web saya hafizfirdaus.com adalah edisi ringkasan. Sementara kalau nak yang penuh kena beli yang buku tu. Tak. Yang buku bercetak yang jual di pasaran dan juga edisi PDF di laman web saya sebiji-sebiji sama, tak ada perbezaannya ya. Okey, jadi alhamdulillah saya tidak mengambil bayaran royalty daripada buku-buku tulisan saya. Demikian juga video-video saya ini di YouTube ini saya tidak monetize. Ini kerana jika saya mengambil ganjaran daripada manusia, bayaran ke apa ke, saya tidak tahu apakah saya akan mendapat ganjarannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Tentang pengambilan royalty atau bayaran bagi penulisan buku atau penyampaian kuliah memang ada perbincangannya di sisi para ilmuwan, namun saya pilih yang lebih selamat, yakni tidak mengambil apa-apa royalty atau bayaran, melainkan yang ditawarkan sendiri oleh penerbit atau penganjur. Macam dulu saya ada menjadi kolumnis, menulis kolom untuk beberapa buah majalah, dan pihak majalah sendiri yang offer hendak bayar. Ya, itu saya ambil lah. Atau kadang-kadang saya menerima jemputan kuliah yang jauh. Okey, mereka tanya nak bayaran berapa rate captain apa semua. Saya kata tak ada. Tapi disebabkan jauh ni minta tolonglah cover tol dengan minyak sahaja. Itu saja saya minta. Okey. Jadi yang selebih daripada itu tidak ada. Okey, jadi tidak meminta, tidak mensyaratkan kadar tertentu ke. Tapi kalau mereka yang nak bagi. Tapi kadang-kadang bagi pun on the way out tu saya masukkan balik dalam tabung lah. Okey, baik. Bahkan ya, tidak mengambil bayaran ni, inilah sebenarnya sunnah para nabi dan rasul, di mana mereka tidak mengambil apa jua upah atau pulangan daripada manusia dalam usaha dakwah mereka. Hakikat ini disebut beberapa kali di dalam Al-Quran. Salah satu daripadanya adalah seperti mana yang dikatakan oleh Nabi Hud AS yang dirakam oleh Allah SWT dalam surah Hud, surah ke-11 ayat 51. Yang ini, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala ta'qilun. Bermaksud, wahai kaumku, tidaklah aku meminta atas kalian sebarang upah. Upah aku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptaku. Maka tidakkah kamu memikirkannya? Di sini mungkin ada yang menjadikan penulisan buku, penyampaian kuliah agama dan video YouTube sebagai salah satu sarana menambah rezeki. Tetapi apabila menyebut tentang rezeki ni, ayuh kita renungi ayat 72 surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur razikin. Bermaksud, atau kamu wahai Muhammad meminta upah daripada mereka? Tidak, Rasulullah pun tidak meminta upah ya. Maka upah daripada Tuhanmu adalah lebih baik, dan dia, yakni Allah, adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur razikin. Moga-moga kita semua tergolong dari kalangan para pendakwah yang bukan sahaja mengikuti sunnah Rasulullah SAW dari sudut akidah, ibadah dan akhlak, tetapi juga dari sudut tidak mengambil upah dalam rangka menyampaikan dakwah. Agar dengan itu kita menyampaikan dakwah baik dengan apa jua medium, semata-mata kerana Allah dan bukannya kerana mengharapkan pulangan daripada manusia. Agar dengan itu juga kita menyampaikan dakwah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, juga pendapat para ulama,
tanpa perlu disederhanakan atau diselaraskan agar selari dengan cita rasa manusia. Janganlah cakap macam tu, Jom. Berat sangat, masyarakat tak boleh terima, nanti orang tak jemput kau, nanti tak dapat sampul surat, atau nanti rating view, jumlah view drop ke apa ke. Tak ada, kita tak ada kira cita rasa manusia, sebab apabila kita menyampaikan ilmu tersebut, sememangnya kita tidak mengharapkan pulangan daripada manusia, ya. Okey, agar dengan itu juga apabila kita membuat kritikan ilmiah ke atas mana-mana agamawan ataupun video-video react macam yang saya buat, kita tidak akan dituduh sebagai melakukan kritikan itu kerana mengharapkan pulangan daripada manusia. Pengalaman saya menulis, Alhamdulillah, ada beberapa orang yang approach saya, datang saya untuk bertanyakan tentang cara-cara menulis buku apa semua. Belum sempat saya jawab, soalan kedua terus keluar. Tulis buku ni dapat banyak duit ke, Kapten? Senang dapat duit ke, Kapten? Jadi nampak sangat tujuan mereka nak tulis buku tu nak duit. Dan orang macam ni saya terus tak layan. Okey, sebab nampak tujuan mereka ialah nak dapat duit. Dan kalau nak dapat duit dengan cara penulisan buku misalnya, hendaklah seseorang itu menulis dalam topik yang orang nak dengar, orang nak baca, topik yang selera dengan cita rasa orang tu. Barulah buku tu laris, barulah dapat duit. Sebab awal-awal lagi tujuan nak tulis buku ialah untuk dapat duit. Dan sama-sama tahu kalau nak dapat duit melalui penulisan buku, hendaklah tulis buku dalam topik, dalam perbicaraan yang pembaca suka nak dengar. Pembaca pun, ya, betul, ya. Kan? So, orang itu, penulis itu akan menulis buku ikut cita rasa pembaca ataupun cita rasa his target readers. Sama juga dalam rangka menyampaikan kuliah. Kalau menyampaikan kuliah, ialah dalam rangka untuk mendapat pulangan, sampul surat kan daripada pihak penganjur kan. Hendaklah orang itu bercakap dalam topik yang suka didengar oleh target audience, suka didengar oleh pihak penganjur. Kalau tidak, orang pun tak jemput. Kalau tidak, orang pun tak mau dengar. So macam mana nak dapat duit kan? Jadi duit dengan ilmu agama ni sesuatu yang pada saya memang kontradik, ya. Either you nak, sama ada anda nak sampaikan ilmu atau anda nak duit. Kalau anda nak duit, anda sampaikan apa yang orang nak baca, apa yang penerbit nak terbit, apa yang penganjur hendak dengar, apa yang hadirin hendak dengar. Okey? Itu kalau anda nak duit tu lah, sebab baru dapat duit. Tapi kalau anda nak ilmu, anda tak boleh nak kira orang suka tak suka ke apa. Yang penting anda sampaikan ilmu. Jadi sebab tu saya kata nak sampaikan ilmu dengan duit, dia memang kontradik. Dia tak boleh sama-sama, ya. Okey. Mungkin ada yang berkata, alah, Kapten tu dia kerja pilot, duit dia banyak. Tak juga. Orang lain yang duit banyak pun sama juga, dia nak duit juga kan. Alright. Sebab ketiga saya mendisiplinkan diri menulis buku minimum 1 tahun sebuah buku, ialah berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'us Saghir, hadis nombor 3289, di mana Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Justru melalui penulisan buku, saya berharap saya tergolong dalam hadis Rasulullah SAW ini. Saya berharap saya tergolong dalam kalangan orang-orang terbaik yang dapat memberi manfaat kepada orang lain, yang ini manfaat ilmu. Moga-moga jugalah apabila saya telah sampai ke umur tua, sekarang pun sudah tua, sudah pun separuh abad, sekarang ni umur saya 51 tahun kalau ada yang tertanya-tanya. Apabila saya merenungi kehidupan ini, dapat saya rasakan at least I have done something for the ummah. Maknanya bila kita renung, bila kita dah umur 50 ke, 60 ke, 70 ke, kan, kalau Allah panjang ke umur kita, bila kita renung-renung, Alhamdulillah, adalah sikit saya buat untuk kebaikan umat ni. Sebab kalau tidak, kita sekadar kerja. Kita kerja pun sebab nak dapat gaji, sebab nak tu. Jadi kehidupan kita rutin sebagaimana orang lain. Kerja saya bukan sebagai seorang juruterbang. Orang mungkin, wah, juruterbang. Tapi bagi saya, pimai-pimai tangtu je lah. Pergi London, pergi Auckland, pergi situ, pergi sini. Yang itu je lah kan. So, pimai-pimai tangtu je jadi. Tapi apakah ekstra
yang telah saya lakukan untuk umat. Okey. Jadi moga-moga dengan buku-buku penulisan saya itu, ia dapat menjadi sesuatu ekstra yang saya lakukan untuk umat Islam. Sebab kita kadang-kadang saya jumpa orang tau, dia katakan NGO Kristian ni, dia orang rancak berdakwah. Mereka itu NGO Islam liberal lah, NGO yang mendakwahkan Kristian apa semua tu. Padahal dia tu duduk kat situ, duduk main lambung anak je. Dia sendiri tak nak buat apa-apa untuk Islam, untuk umat Islam. Tapi dia duk hairan macam mana lawyer tu boleh pula dia pro bono free saja menawarkan khidmatnya untuk membela orang yang murtad apa semua tu. Bagi lawyer tu, it is something extra that he do for whatever his belief lah. Tapi kita sebagai umat Islam ni, apa yang ekstra kita buat untuk agama, untuk umat? Saya bukan suruh semua orang tulis buku. Banyak benda lain yang kita boleh buat. Tapi apa yang telah kita buat sebenarnya? Daripada kita renungkan, pendakwah-pendakwah Kristian tu rancak lah, aktif lah, masuk kampung orang asli apa semua. Tapi dia sendiri duduk lambung anak je. Lambung anak ni bukan apa. Sebab saya ni macam anti sikit lah tengok ayah yang tak ada kerja lain, asyik main anak aje. Kan, sebab seorang lelaki ni lah, kalau ikut sunnah Rasulullah SAW, dia kena keluar berdakwah ke, keluar amar nahi mungkar ke, melakukan satu aktiviti apa ke. Ni tidak. Tergulik, duk main anak, tergulik tengok bola, pakai kain sarung, baju tak pakai, itu je. Sambil tu duk, macam mana dia orang ni apa semua tu. Okey. Jadi ini pandangan saya ya. What have we done for our religion and for our ummah? Apa yang kita telah buat, apa yang kita boleh buat untuk umat, untuk agama ya. Ayo tuan-tuan dan kita fikirkan. Tak semestinya semua orang kena tulis buku. Nanti jadi macam-macam buku pula kan. Tapi cuba fikir apa yang anda ada kelebihan, apa yang anda ada kepakaran, yang anda boleh memberi sumbangan secara percuma. Saya teringat satu masa lalu, saya bekerja dengan Malaysia Airlines. Jadi kita ada panel klinik, kita ada juga panel dentist. Jadi saya beberapa tahun lalu saya pergi ke panel dentist tu. Doktor dentisnya India Kristian, adalah nama Xavier apa sekian-sekian. So sementara menunggu giliran, saya tengok kat klinik dia tu, dia ada jadual. Setiap Sabtu Ahad dia bagi free dental treatment to so and so church atau so and so pusat ke apa ke. Tapi banyaknya church lah. Free dental treatment, maknanya saya rasa dia taklah bawa kerusi tu, tapi adalah sesiapa yang perlukan rawatan lanjut boleh datang ke kliniknya hari Isnin ke Selasa untuk rawatan lanjut tu. So saya respect dia, tengok dia bagi free treatment. Dia sendiri letak Sabtu Ahad pertama gereja ni, Sabtu Ahad kedua gereja tu, Sabtu Ahad ketiga gereja ni. Tak perlu gereja tu yang nak menganjurkan, tak perlu apa, dia sendiri dah ada di situ. So dia Kristian lah, but this is dia kepakarannya dalam bidang gigi, dentist, dan itu yang dia dapat lakukan untuk umat dia, untuk umat Kristian dia. Dan saya tak tanyalah, saya yakin kalau orang Islam yang pergi ke situ pun minta tolong rawat, dia akan rawat juga. Sebab kita tahu Kristian ni baik kan. Nak kata yang sama tentang orang Islam ni, mungkin ada, saya tak nampak kot. Jadi inilah ya, moga-moga kita renungi hadis tadi, kita renung diri kita, apa yang telah kita lakukan untuk Islam dan umatnya, supaya kita dapat menjadi sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Okey. Seterusnya ialah yang tadi berapa? Dah 3. Okey. Sebab yang keempat pula, penulisan buku ini merupakan salah satu cara melatih minda dan memastikan sel-sel otak sentiasa berhubung. Ini kerana menulis bukan sekadar mencari dalil dan mengkaji pendapat para ulama, tetapi juga menyusunnya secara kemas, teratur dan mudah difahami oleh pembaca. Jangan sendiri tulis sendiri faham, sementara orang lain tak faham atau faham ke arah lain pula. Jadi dalam pengalaman saya menulis lebih 50 buah buku dan bekerjasama dengan penulis lain menghasilkan lebih 30 buah buku dalam tempoh 23 tahun ini. Alhamdulillah, percayalah bahawa
Yang paling mencabar bukanlah mencari dalil atau mengkaji pendapat para ulama, tetapi menyusun dalil-dalil tersebut, pendapat-pendapat tersebut secara kemas, teratur dan mudah difahami oleh pembaca. Ketika ini memanglah terasa otak ligak berfikir, sel-sel berhubung pantas. Namun ia adalah satu cabaran yang memang memuaskan. Lagi mengembirakan, alhamdulillah, apabila mendapat komen positif daripada para pembaca bahawa buku mudah dibaca dan mudah difahami. Melatih minda dan memastikan sel-sel otak sentiasa berhubung ini adalah penting supaya apabila menjelang umur lanjut seperti saya sekarang ni, minda tetap tajam dan pantas, bukan pula sebaliknya. Sebab bila kita slow, otak ni pun akan slow. Bila kita laju, otak pun akan laju. Jadi demikianlah 4 sebab yang menyebabkan saya mendisiplinkan diri untuk menulis minima sebuah buku dalam setahun. Tiada sesiapa yang memaksa, tiada apa-apa kontrak atau perjanjian yang mesti saya penuhi, melainkan 4 sebab di atas. Semua ini sengaja saya kongsikan. Moga-moga ia menjadi sumber motivasi kepada tuan-tuan dan puan-puan juga, ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya menjauhi kemungkaran, tidak ada kekuatan melakukan kebaikan melainkan dengan izin, kehendak, hidayah dan pertolongan Allah. Pada tahun ini, yang ini 2022, saya tidak menulis apa-apa buku. Saya fokus kepada membuat video sahaja. Kenapa saya fokus kepada buat video sahaja? Sebabnya sama seperti yang telah saya jelaskan tentang sebab di sebalik saya menulis. Cuma ada beberapa tambahan ataupun ada beberapa sebab lain yang merupakan kelebihan video ni, ya. Jadi sebabnya sama. Pertama, menambah ilmu. Kerana membuat video, saya akan membuat kajian mendalam lagi meluas terlebih dahulu. Macam sekarang ni pun saya dalam rangka sedang membuat kajian. Sudah 2-3 hari saya sedang buat kajian sebenarnya untuk sebuah video react. Belum buat lagi, masih dalam proses kajian. Okey, moga-moga saya dapat buat video itu dalam masa beberapa hari lagi. Sambil membuat kajian itu, ada beberapa perkara yang saya sendiri baru tahu tentangnya. Okey. Kedua, sama juga menjadi pelaburan pada hari akhirat. Maka sebelum membuat video, saya akan pastikan semampu mungkin apa yang bakal saya sampaikan adalah benar. Tulis buku pun bertanggungjawab, buat video pun kena bertanggungjawab. Ketiga, moga-moga saya dapat menjadi manusia terbaik dengan memberi manfaat ilmu kepada para penonton video saya. Dan keempat, sama juga melatih minda dan memastikan sel-sel otak sentiasa berhubung. Ini kerana menyusun secara kemas, teratur dan mudah difahami, bukan sahaja berlaku dalam penulisan tetapi juga dalam penyampaian secara lisan. Kita nak susun apa nak cakap kan, kemudian nak cakap dengan betul apa semua tu. Selain itu, membuat video ni ada 3 kelebihan berbanding menulis buku, iaitu pertama, masyarakat lebih suka video berbanding buku kerana video mereka dapat dengar, dapat tonton dalam suasana yang lebih pelbagai seperti ketika memandu, ketika bersenam dan sebagainya. Tak payah duduk, kena fokus dengan buku sahaja, ya. Kedua, video dapat memberi kefahaman yang lebih baik. Ini kerana apabila kita berkomunikasi, 60% daripada mesej sampai melalui gerak badan atau body language. 30% melalui nada atau the tone of your voice. Sementara 10% melalui perkataan yang disebut. Jika menulis, ia adalah komunikasi tanpa gerak badan mahupun nada. Straight je kan? Maka kadar keberkesanan atau effectiveness-nya adalah rendah. Berbeza dengan video adalah komunikasi dengan gerak badan, dengan nada, perkataan sekaligus. Maka kadar keberkesanannya adalah lebih tinggi. Ketiga, video dapat menjadikan penyampaian lebih menarik dengan grafik yang berbeza-beza atau seperti yang saya lakukan, latar belakang yang berbeza-beza. Ada kalanya saya berbasikal, ada kalanya saya main drone. Tapi dah lama tak main drone lah, sebab beberapa bulan ni musim hujan, tak dapat nak buat video outdoor. Ada kalanya rakaman ketika dalam penerbangan seperti video ini. Ni rakaman sajalah, saya cakap kemudian, bukan dalam kopin tu. Okey? Dan ada kalanya saya buat rakaman dengan kamera biasa, ada kalanya kamera 360, ya. Dan lebih penting, apabila ingin membuat rujukan kita, saya dapat menunjuknya dengan video agar para penonton sama-sama dapat membaca dan menyemaknya. Okay? Apa yang saya sebut common reference, kita sama-sama merujuknya. Tak adalah orang sebut
kitab tu kitab ni kita, aku tak ada kitab tu, macam mana aku nak pastikan betul dia cakap? Macam mana aku nak pastikan dia tak lompat-lompat ketika membacanya? Kan? Jadi atas 3 sebab inilah saya hanya memberi fokus kepada membuat video berbanding menulis buku untuk tahun 2022 ini. Pun begitu, saya tidaklah berkata saya langsung tidak akan menulis lagi. Mungkin pada tahun depan atau tahun-tahun seterusnya saya akan menulis, insya-Allah. Moga-moga dengan sedikit perkongsian ini sekali lagi dapat menjadi sumber motivasi kepada para penonton sekalian, ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya menjauhi kemungkaran, tidak ada kekuatan melakukan kebaikan melainkan dengan izin, kehendak, hidayah dan pertolongan Allah. Sebelum berakhir, dah setengah jam ni sembang-sembang ni, berkongsi pengalaman, ya. Sebelum berakhir, ingin saya bacakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Hadis nombor 4177 atau penomboran lain hadis nombor 4811, dan ia dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, di mana Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, tidaklah berterima kasih kepada Allah sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka dalam rangka saya alhamdulillah berjaya menulis buku, bekerja sama menulis buku bersama penulis lain. Dalam rangka saya berjaya membuat video-video ini, with all the research behind writing of the books, with all the research behind making of the video, semua kajian, semua research sebelum nak tulis buku, sebelum nak buat video. Kemudian nak menulis tu pun, menulis ni kadang-kadang kita duduk depan laptop tu, dah buka Microsoft Word, duduk sejam tu, tulis sepenggan je. Kan? Kadang-kadang duduk depan video ni pun kadang jadi, kadang tak jadi, kadang sasul ke apa ke. Jadi yang banyak bersabar, yang banyak memberi sokongan, yang banyak memberi kefahaman ialah isteri-isteri saya. Jadi maka tidaklah ketinggalan saya berterima kasih kepada isteri-isteri saya yang dengan sokongan dan kefahaman mereka, with their support and understanding, saya berjaya melakukan apa yang telah saya lakukan sehingga kini dan yang akan datang, insya-Allah. Moga-moga Allah merahmati mereka dan memberi mereka ganjaran terbaik di dunia dan syurga Firdaus di akhirat. Baik, sehingga sini sajalah sedikit perkongsian pengalaman saya yang sekali lagi tujuan saya berkongsi bukanlah untuk menunjuk-nunjuk, memuji diri sendiri ke apa ke, tetapi untuk memberi motivasi kepada tuan-tuan dan puan-puan agar dapat ambil iktibar dan menjadi motivasi kepada tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Anda tak semestinya kena tulis buku, tak semestinya kena buat video, but at least do something to increase your knowledge, do something for the religion and for the ummah. Tak semestinya kena tulis buku, tapi buatlah sesuatu dalam kehidupan ini yang ia dapat menaikkan ilmu anda, naikkan ilmu. Jangan ilmu kita dalam agama ni sama dengan tahap sekolah rendah dulu, atau sama dengan tahap sekolah bukan sekolah tadika dulu kan. Jenis-jenis air tak habis daripada zaman dulu kan, air mustakmal itu ini. Tapi belajar hadis Nabi tak ada pula air mustakmal. Hafal lafaz niat ni, hafal lafaz niat itu. Tapi bila belajar hadis Nabi tak ada pula kan. So setengah orang ni dah dewasa, umur pun dah 50, jenis-jenis air pun tak habis, lafaz niat pun tak habis. Okay? Jadi ayuh kita improve ilmu kita, dan kita lakukan sesuatu dalam kehidupan kita ini yang dapat menjadi manfaat kepada agama, manfaat kepada umat, dan juga manfaat kepada diri kita sendiri di akhirat kelak, ya. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.